أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita melaksanakan kewajipan kita solat fardu subuh secara berjemaah. Dan insyaAllah pagi ini kita sambung semula pengajian kita yang tertangguh selama tahun-tahun rasanya. Lama rasanya. Jadi pengajian kita ini berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pandukan kitab Syarah Ummul Barahin karangan Imam Sanusi rahimahullah ta'ala. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita berhenti pun di tengah-tengah fasal. Jadi mulakan sikit boleh lah daripada awal tajuk kecil, subtopik ni tentang hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu huwa isbatu amrin aw nafihi wal hakim bidzalika imma asy-syar'u aw al-'adatu aw al-'aqlu. فلهذا انقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام: شرعي وعادي وعقلي. Hukum adalah menetapkan ataupun menafikan sesuatu perkara ke atas sesuatu perkara yang lain. So, apa makna hukum? Menghukumi. Biasa kita dengar hukum, memang asalnya bahasa Arab. Asal hukum itu bahasa Arab. Di Melayu kan dipindahkan, dipinjam dan terus jadi satu perkataan standard bahasa Melayu, hukum. So bila kita kata menghukumi, atau maksud menghukumi itu maksudnya kita menetapkan sesuatu ke atas sesuatu, atau kita menafikan sesuatu ke atas sesuatu. Mesti ada dua, bahkan tiga. Yang pertama, orang yang menghukumi tersebut, sama ada dia menetapkan atau dia menafikan. Kemudian perkara yang dihukumi atau perkara yang dinafikan atau ditetapkan. Kemudian jenis hukum itulah hukum. Contohnya, dia ada beberapa contoh. Kalau kita kata api itu panas, sebenarnya kita telah menetapkan bahawa kita mensifatkan atau kita menetapkan panas kepada api. Mudah kan? Jadi kita kata api itu panas, jadi kita telah menetapkan panas kepada api. Itu yang menetapkan. Kalau menafikan, contoh kita kata
Api itu bukan sejuk. Api itu tidak sejuk, itu nafi. Kalau nafi biasanya tidak, bukan, tidak, itu menafikan. Dan dalam kehidupan kita dua itulah, sama ada kita isbatkan, kita tetapkan atau kita nafikan. Jadi semua perkara boleh kita menetapkan atau kita nafikan, itu dinamakan hukum. Cuma yang menghukumi itu siapa dia? Yang menghukumi itu siapa? Kalau dalam bab agama, dalam bab syariat, yang akan menghukumi hanyalah Allah dan Rasul saja. Bab solat subuh wajib, so menghukumi wajib kepada solat subuh. Puasa Ramadan wajib. Zina haram, membunuh haram. Itu menetapkan ataupun menafikan satu perkara, itu dipanggil hukum syarak. Hukum syarak itu yang menetapkan hanyalah Allah dan Rasul saja. Adapun para ulama kadang-kadang dia menghukumi juga kan. Mazhab Syafi'i hukum kunut subuh sunat, mazhab Hanafi kata tak sunat. Macam mana pula? Itu memang begitulah. Allah Subhanahu Wa Taala memang berkehendak begitu. Sebahagian perkara-perkara yang furuk atau cabang-cabang itu memang dibiarkan supaya ulama memilih yang mana satu yang lebih menepati sunnah, mana satu yang lebih dekat kepada sunnah. So mereka ini dipanggil ulama mujtahid. So mereka bukanlah menghukumi mengikut hawa nafsu atau mengikut kehendak sendiri, berdasarkan dalil-dalil yang mereka perolehi daripada sahabat tabi'in, ahli mereka menghukumi. Sebab Nabi SAW pun bukan buat satu benda solat macam tu je, macam robot ni. Kadang Nabi kunut, kadang Nabi tak kunut, kadang Nabi baca bismillah kuat, kadang Nabi baca bismillah pelan. Kadang Nabi wirid lepas solat, kadang Nabi tak wirid. Dalil semua ada. So ulama mujtahid ni pilih yang ni, ulama yang lain pilih yang ni. So dia jadi kepelbagaian. Dia bukan pencanggahan, dia jadi kepelbagaian. So nak beritahu lah, maknanya hukum itu bukan ulama yang menghukumi, bahkan ulama hanya memilih mana yang lebih tepat menurut dia lah, menurut ulama mujtahid tersebut. Itu hukum syarak. Yang kedua, hukum adat. Hukum adat. Jadi hukum adat ini yang akan menghukuminya manusia umum. Tak perlu Nabi, tak perlu kepada mujtahid. Semua manusia boleh hukum. Contohnya api panas tadi kan, api panas, semua orang boleh hukum. Tak tahu tiba-tiba ada orang kata api tak panas, dia mesinnya kebakaran. Jadi itu dipanggil hukum adat. Maksudnya kita tak perlulah bergantung kepada syarak. Apa dalil kata api panas? Mana ayat Quran hadis? Tak perlu. Itu bukan perkara syarak, itu benda adat. Makan mengenyangkan. Kita menghukumi makan boleh mengenyangkan, minum boleh menghilangkan haus dan sebagainya. Itu hukum adat, tak perlu kepada syarak. Dan yang ketiga, hukum akal. Hukum akal. Antara adat dengan akal ni ada persamaan, tetapi hukum akal itu dia lebih bersifat benda yang tak nampak. Contohnya macam rumus-rumus matematik, benda-benda fizik yang kita tak nampak, itu perlu kepada akal. Benda-benda logik. Contoh, dan tadi adat kata api itu panas dan membakar. Akal kata tak. Akal kata api tak memanaskan dan tak membakar. Akal kata apa? Itu Nabi Ibrahim tak terbakar. Nabi Ibrahim masuk dalam api, masukkan Nabi Ibrahim dalam api, terbakar, panas. Kalau api itu panas dan membakar, pun Nabi Ibrahim panas, kepanasan dan terbakar. Kenapa tak terbakar?
Akal kata yang memanaskan atau yang membakar itu bukan api, Allah, Tuhan. Cuma Tuhan menetapkan secara adat bahawa api itu panas dan api itu membakar, tapi bukan mesti. Bukan mesti. Tapi kita kata 99% lah, 99%. Cuma kalau Allah kendaki, Tuhan kendaki, Dia boleh buat api itu jadi sejuk. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadikanlah engkau sejuk, wa salaman, dan selamat ala Ibrahim, ke atas Nabi Ibrahim. So akal ini sebenarnya dia lebih tinggi pada adat. Akal lebih tinggi pada adat. Akal tak akan menghukumi menyalahi syarak. Sebab tu yang kisah Nabi Ibrahim itu kita tahu daripada mana? Daripada Quran, daripada syarak, daripada syariat. So akal satu perkara lain, adat satu perkara yang lain, dan syarak satu perkara yang lain. Jadi terkadang terjadi persamaan antara tiga-tiga, dan terkadang terjadi perbezaan antara tiga-tiga. So itu penting, ini basic. Ini basic. Bahkan kata Imam Haramain, inilah akal. Inilah sebenarnya akal. Orang kalau tak nak beza antara tiga perkara ini susah. So susah. Contohnya ada orang dia kata, aku lapar lah, nak pergi makan. Kau ni syirik. Kenapa? Makanan boleh mengenyangkan, Allah yang mengenyangkan. Sudah, masalah. Jadi dia cakap macam tu bukan maksud dia hukum akal ataupun hukum syarak yang bahawa makanan itu mengenyangkan. Dia hanya cakap segi hukum adat saja. Secara adat dia kata makan itu mengenyangkan. Ya, aku ada masalah banyak. Semana ni, sana hutang ni, kalau tak ada duit matilah aku. Aku tak ada macam mana nak selesaikan masalah ni. Duit tak ada ni, hanya duit saja yang boleh selesaikan masalah aku. Oh, kau syirik kan? Kenapa? Percaya pada duit. Itu secara adat tak ada masalah kalau kita cakap macam tu. Tapi jangan yakin dalam hati. Jangan yakin dalam hati. Yang akan menyelesaikan masalah sebab Allah. Tapi asbab dia secara adat dia itulah dia. Makan, kalau lapar makan, haus minum air. Itu adat. Jadi kita perlu membezakan. Itu contoh-contoh biasa. Bila masuk kepada bab syarak, bila bertembung dengan adat, ini bahaya. Contohnya, kita akan melihat Allah di syurga. Kita akan melihat Allah di syurga. Jadi sebahagian orang yang jahil akan tiga-tiga hukum ni, dia kata kalau kita melihat Allah di syurga, Allah ada kat depan kita. Istilah Allah ada kat depan kita. Macam mana kita nak tengok Allah kalau Allah tak ada kat depan kita? Allah tak bertempat, Allah tak berjisim, Allah tak berarah, Allah tak mengambil ruang. Macam mana kita nak tengok? Ini yang bahaya. Sebab apa? Dia masukkan Allah dalam hukum adat. Dia masukkan Allah dalam hukum adat. Maknanya sebagaimana di dunia ni hukum adat, kalau tuan-tuan nak tengok saya, mestilah tuan-tuan saya ada kat depan tuan-tuan. Betul? Kalau saya tak ada kat depan ni, tuan-tuan boleh tengok. Atau tuan-tuan bersih belakang, atau tuan-tuan pun tak nampak saya. Secara adatnya, saya kena ada kat depan. Saya di hadapan tuan-tuan, berada di arah hadapan tuan-tuan, dan saya kena mengambil ruang di ruang masjid ni. Saya berjisim dan ada cahaya. Ada cahaya yang jatuh atas saya, dan cahaya itu pantul kepada mata tuan-tuan, nampak saya. Sebab kalau gelap, tak nampak ya. Walaupun ada depan, tapi katalah belum terang lagi, katalah gelap betul, gelap belita pun tak nampak, walaupun ada kat depan. So perlu cahaya. Itu semua hukum adat. Untuk melihat sesuatu, itu namanya hukum adat. Allah Subhanahu Wa Taala dia tak termasuk dalam hukum adat. Allah bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Jadi untuk kita melihat Allah di syurga, Allah tak perlu ada kat depan kita. Macam mana? Senang je. Okay, sekarang ni ada rakaman. Ada rakaman. Orang yang ada kat rumah, dia dapat tengok saya ke tak? Orang yang tengok sekarang ni live, katalah live lah, contoh lah, katalah live.
Ini tak live, rakan nanti dia upload. Katakanlah live, sekarang kan kita ada FB live, macam ada ataupun kita ada video call kan? So sekarang ni katakanlah ini live, orang yang ada kat satu Malaysia bahkan satu dunia boleh tengok saya. Walaupun saya tak ada kat depan ni pun. Betul? Saya tak ada pun kat depan ni. Dia pun tak ada kat depan saya. Tapi dia boleh tengok saya. Cuma saya tak boleh tengok dia lah. Tapi kalau video call duduk boleh tengok kan, pakai skrin. Tapi bukanlah maksud ulama mengatakan kita akan melihat Allah di syurga dalam skrin. Bukan. Jangan. Itu sempit juga tu. Itu sempit. Pemikiran yang sempit. Maknanya teknologi sekarang ni dah boleh buat satu kaedah yang kita boleh melihat satu orang yang lain yang tak ada depan kita. Dia ada kat Mekah ke, dia ada kat Madinah ke, dia ada kat UK ke, US ke, kat mana-mana dia ada video call dia nampak lah. Ataupun live kan, bola live ke, final. Kita dulu kat Malaysia itu main dekat mana, dekat Brazil ke, dekat mana-mana lah. Kita boleh tengok live. Benda yang tak ada depan kita, kita boleh tengok. Ataupun tak payah teknologi lah, mimpi. Mimpi kan, kita mimpi kita tengok benda tu dalam mimpi. Jumpa orang tu tengok ni dalam mimpi. Adakah benda tu ada depan kita? Tak ada. Tapi bukanlah maknanya kita akan melihat Allah di syurga dalam mimpi. Jangan fikir macam tu. Maknanya Allah boleh buat satu kaifiat, satu cara, satu metodologi yang kita akan melihat dia tapi kita tak ada. Macam mana? Tunggu. Dalam hadis Nabi SAW berkata, Sahih Muslim, wa kasyafal hijab. Lalu Allah Ta'ala meningkatkan hijab, maka semua di syurga akan melihat Allah. Hijab. Kita sekarang terhijab dengan contohnya malaikat. Malaikat bersama kita. Ini akidah orang beriman lah. Bahkan malaikat Rakib Atid kan yang menulis amalan baik buruk kita ada sentiasa. Sekarang ni waktu tengah tukar shift, yang siangnya turun, yang malam naik. Nampak? Banyak yang malaikat. Dan dalam hadis kata bila ada majlis agama, majlis yang membicarakan tentang agama Allah dan Rasul, malaikat akan bertindak-tindak bersaf-saf sampai arah. Nampak? Kita tak percaya. Cukuplah roh kita sendiri. Percaya ada roh. Kita ziarah orang nak mati kan, sakaratul maut. Tu tercium mati. Nampak ke malaikat cabut roh dia keluar? Tak nampak. Sebab apa? Kita terhijab. Kita dihijab dengan hijab maknawi. Hijab maknawi, bukan hijab hissi, bukan hijab macam tu, hijab juga tu. Tirai tu pun hijab juga. Hijab ni penghalang. Kita dihijab dengan secara maknawi. Kita tak nampak jin, syaitan, malaikat, roh. Sebab ada hijab maknawi. Kalau Allah singkapkan hijab, nampak. Ada setengah sahabat nampak malaikat perang Badar kan. Setengah sahabat nampak malaikat. Disingkapkan hijab. Siapa pernah disingkapkan hijab nampak jin? Terkencing ke, terlari pingsan ke, atau tentu je. Hijab terbukti. Cuma Allah Ta'ala tak bagi kita, tak singkapkan secara adatnya, tak akan disingkapkan. Kalau singkapkan mampu kita dan dia pun tak handsome pun. Tengok confirm lagi. Itu contohlah. Maknanya antara kita dengan makhluk lain pun terhijab. Antara kita dengan Allah Ta'ala ada hijab. Dalam riwayat Majma'uz Zawaid ada 70,000 hijab. Dalam riwayat Sahih Muslim kata hijab itu daripada nur. Riwayat lain kata hijab daripada nar, api. Hijab maknawi lah, bukan hijab macam hissi ataupun hijab yang benda fizikal. Jadi Allah Ta'ala hanya singkapkan hijab, dia tak akan lihat dia. Betul-betul. Bukannya Allah datang malam syurga, inilah bari kita. Allah datang bersama malaikat nak tunjukkan zat dia dekat ahli syurga. Itu hanya adat saja. Itu hukum adat di dunia saja. Di akhirat macam-macam perkara yang menyalahi adat. Kita di syurga takkan tua-tua misalnya. Kita akan makan, banyak mana nak makan pun syurga takkan overdose. Sini berapa pinggan boleh makan? 3 pinggan? 4 pinggan boleh makan? 2 pinggan pun dah tak larat kan? Syurga makan 100 pinggan pun steady. 1000 pinggan makan pun steady.
Dia menyalahi adat. Kita takkan tua-tua, makin handsome, umur takkan bertambah macam tu. Masuk akal tak masuk akal? Ikut adat, tak ikut adat. Nabi pergi Mi'raj satu malam perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Zaman dulu beberapa bulan pergi balik. Bukan itu saja, naik di Mustawa sana. Langit ke-7, Sidratul Muntaha, Mustawa. Turun balik satu malam. Secara adat boleh. Kalau saya kata tadi saya pukul 4 pagi tadi saya pergi ke Mekah, tu saya balik sempatlah singgah pada subuh. Betul Ustaz ni, pergi Mekah pukul 4 pagi, tentu di sini kuliah subuh. Secara adat kita kena bohong. Nabi pergi Mi'raj, percaya tak? Kalau ikut hukum adat tak percaya. Dan hukum adat kita tak akan percaya. Sebab tu bila Nabi balik Mi'raj, Nabi cerita semua sebahagian yang beriman kufur, murtad. Orang kafir semua tak percaya. Tapi kalau Nabi kata aku mimpi dia pergi Baitul Maqdis naik langit, kalau nak mimpi semua percaya kot. Kalau Nabi kata kan Nabi aku mimpi pergi Baitul Maqdis waktu naik ke langit itu waktu balik, rasanya semua percaya mimpi. Tapi Nabi kata Nabi pergi dengan roh dan jasad. Mana Muhammad itu bohong? Mana boleh kau pergi orang pergi berniaga, pergi ke Syam Baitul Maqdis, pergi balik berbulan-bulan. Engkau pergi satu malam ni. Betul bukan dia Baitul Maqdis naik tu langit ke-7 turun balik satu malam. Betul kita tak kena tahu beza hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Bila orang tu dia terkongkong dengan hukum adat, masalah besar. Dia akan kata tak logik, kita nak tengok Allah mestilah dekat depan kita. Itu dia terkongkong dengan hukum adat, cuba nak menyamakan. Tapi dia percaya pula Mi'raj yang boleh. Dia percaya pula Mi'raj. So itu kepentinganlah kita mengetahui apa bezanya hukum adat, hukum akal dan hukum syarak. Dan selalunya hukum akal dengan hukum syarak takkan bercanggah. Sebab yang menurunkan syarak itu adalah Allah. Yang menciptakan akal, memberikannya kepada manusia pun Allah juga. So Allah Ta'ala kata inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu boleh ta'qilun, menggunakan akal dan berfikir. Tak mungkin akal itu bercanggah dengan syarak, tak mungkin. Kalau ada orang menganggap akal bercanggah dengan syarak, sama ada akal dia tak betul, dia tak faham syarak dengan betul, dia tak akan bercanggah. Ini benda-benda macam ni tak adalah kita kata siapa tak tahu dia berdosa, tapi dia boleh membawa kepada dosa. Tak tahu basic, tapi dia boleh bawa kepada dosa. Macam kita sekolah rendah, kita belajar campur tolak bahagi darab, itu basic. Sebelum nak belajar trigonometri, janjang aritmetik, nak belajar yang tinggi-tinggi, dia kena basic tu. Campur tolak bahagi darab, kena tahu. Jadi kalau silap yang ni, yang atas lagi silap. Ini basic lah. Dalam bab akidah kita kena tahu ni. Apa itu adat, apa itu akal, apa itu syarak. Kalau tak, banyak. Ini berlaku silap sekali kan. Ada yang kata Allah di arasy, Allah di bumi, Allah di mana-mana. Ada yang kata Allah tak bertempat. Ada yang mana satu yang betul sebenarnya. Sebab apa? Akal yang berbeza, yang memahami syarak dengan fahaman yang berbeza. Sebab tu jadi silap. Agama kita satu, jadi Islam. Nabi satu je, Quran satu, tapi macam-macam fahaman ada. Macam-macam fahaman. Sebab basic lah. Sebab basic nak memahami Quran itu tak ada. Itu macam-macam. Allah di arasy misalnya kan. Habis tu ayat kata Allah di bumi kan nak campak kan? Banyak. Lagi banyak ayat yang kata Allah di bumi. Kalau kau pilih pula ayat yang di arasy. Kalau kau nak mentakwilkan, maksudnya nak memahami ayat itu hanyalah kiasan saja, bukan hakikatnya, bukan sebenar, kau kena buat semua. Kau tak boleh yang ni kau kata kiasan, yang ni kau kata hakikat, yang ni tak.
Itu manhaj atau metodologi caca merbah dia ada basic yang solid untuk kita memahami Quran, apalagi yang berkaitan dengan akidah. Kalau dalam fiqh tadi yang ada yang kuno yang terkenal, itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah pasal apa? Itu tak bercanggah dari segi hukum akal. Boleh je Nabi awal-awal tak kunut, akhir-akhir kunut, tak jadi masalah. Awal-awal tak baca bismillah kuat, akhir-akhir baca bismillah kuat, boleh. Itu tak akan bercanggah. Tapi kalau Allah di langit, Allah di bumi, itu bercanggah. Allah bertempat, Allah tak bertempat, itu bercanggah. Itu tak boleh. Dia mesti kena ada yang betul ni macam ni. So ni kan kita di tahap muqaddimah ni, dia bagi tahu dulu basic. Kalau tak, selalu orang akan salah dalam menetapkan satu perkara. فالشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. Hukum syarak adalah khitabullah, firman Allah, yang merupakan tuntutan yang berkaitan atau yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Firman Allah Ta'ala, kalam Allah Ta'ala yang berhubungan, yang berkaitan dengan af'alul mukallafin, maksudnya perbuatan mukallaf. Mukallaf ni maksudnya manusia dan jin lah, yang baligh dan yang berakal. Itu mukallaf. Bisa dengar kan perkataan mukallaf. Mukallaf ni dua lah, jin dan manusia. Cuma jin kita tak apalah, kita tak payah bahas lah, kita bahas manusia saja. Apabila seorang dia baligh dan dia berakal, maka dia dipanggil mukallaf. Baligh dan berakal. Ingat, baligh dan berakal. Kenapa perlu syarat berakal? Kerana yang tak berakal takkan boleh mengamalkan syariat dan takkan boleh memahami syariat. Situ saja kita dah tengok kepentingan syarat untuk mukallaf, maksudnya menerima atau dibebani dengan hukum syarak. Orang yang baligh sampai umur, tak perlu bahaslah baligh itu, semua faham kan? Mazhab Syafi'i itu sama ada keluar mani ataupun keluar haid bagi wanita. Sampai umur 9 tahun Hijriah, maksimal 15 tahun Hijriah. Orang yang baligh. Maksudnya dia sudah wajib melaksanakan segala kewajipan, dan kalau ditinggalkan dia berdosa lah. Sebelum balik tak apa, dia tak semayang pun tak berdosa sebelum balik. Jadi mukallaf tu yang balik dan berakal. Sama juga orang gila, dia tak wajib semayang, tak wajib berakidah sebab dia tak berakal, akal dia tak fungsi. Lepas tu Allah Ta'ala mensyaratkan, syariat kita mensyaratkan berakal untuk jadi mukallaf. Jadi hukum syarak ni ialah firman Allah terhadap orang-orang yang mukallaf, yang berkaitan dengan segala perbuatannya. Jadi apa saja yang kita buat ada hukumnya. Apa saja yang kita buat ada hukumnya. Setiap perbuatan kita ada hukumnya, daripada syarak, daripada Allah sendiri lah. Sama ada bil talabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Sama ada hukum itu berbentuk tuntutan. Hukum syarak itu, firman Allah, perintah Allah Ta'ala itu sama ada berbentuk tuntutan. Tuntutannya ada dua. Satu, tuntutan untuk kita melakukan. Yang kedua, tuntutan untuk kita meninggalkan. Contohnya Allah menuntut kita solat subuh tadi. Itu tuntutan melakukan. Ataupun tuntutan untuk meninggalkan. Kita dilarang membunuh, merompak, mencuri, zina dan sebagainya. Itu larangan, tuntutan larangan. Awil ibahati ataupun keharusan. Ya, keharusan. Harus makan, minum, rumah besar, kereta besar, itu semua harus, benar, harus. Dan kita kata kebanyakan dalam kehidupan kita, perbuatan kita tu dihukumi harus. Maksudnya tak dilarang dan tak disuruh. Boleh nak buat boleh, tak nak buat pun boleh. Itu hukum harus. Awil wad'i lahuma, dan juga perletakan bagi hukum kedua-dua tersebut. Dia ada perletakan hukum dia. Contohnya Allah tuntut kita solat subuh. Jadi adakah kita boleh solat subuh suka hati saja?
Bila-bila masa nak solat, ataupun nak menghadap mana pun subaiti, ataupun telanjang pun boleh solat. Dia ada peletakan hukum dia. Maksudnya contohnya syaratnya, sebab-sebabnya, larangan-larangannya, itu dipanggil perletakan hukum wada'i. Kalau nak solat subuh, dia wajib, tapi bukan boleh sebarang-sebarang subaiti. Ada syarat-syarat dia, ada dia punya sebab-sebab dia, ada dia punya larangan-larangan. Itu dipanggil hukum wada'i ataupun perletakan hukum. Fadakhala fi qawlina bil talabi arba'atun. Maka masuklah pada perkataan kami tadi yang mengatakan bahawa tuntutan talab ataupun tuntutan daripada Allah Ta'ala kepada mukallaf itu 4 perkara. Yang pertama al-ijabu wa huwa talabul fi'li talaban jaziman kal iman billahi wa bi rasulihi wa qawaidil islami al-khamsi wa nahwihima. Yang pertama pengewajiban. Kewajiban ataupun pengewajiban. Satu tuntutan yang dinamakan sebagai kewajiban. Kewajiban, iaitu satu tuntutan daripada Allah kepada kita mukallaf, tuntutan melaksanakan dengan mesti, tuntutan yang mesti dilakukan. Dan kalau akibatnya, kesannya, kalau kita lakukan, kita akan diberi pahala, dan kalau kita tinggalkan, kita akan diberi dosa dan diseksa. Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala bila kita melaksanakan tuntutan tersebut yang wajib, dan kita akan diseksa kalau kita meninggalkannya dengan sengaja. Itu namanya tuntutan kewajiban. Yang kedua wan-nadbu, iaitu kesunahan. Wa huwa talabul fi'li talaban ghaira jazimin ka salatil fajri wa nahwiha. Yang kedua tuntutan untuk melakukannya juga, tetapi tak mesti. Yang pertama tadi tuntutan yang mesti kita lakukan. Contoh solat subuh tadi. Okay, kemudian ada lagi tuntutan syarak menuntut kita melakukannya tapi tak mesti. Contohnya qabliyah subuh. Dituntut tapi tak buat pun tak mesti. Maknanya yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala kalau kita laksanakan, tapi kalau kita tinggalkan tak dosa. Menurut mazhab Syafi'i lah. Mazhab Hanafi dosa. Mazhab Hanafi dia berat sikit. Mazhab Hanafi dia beza antara fardu dengan wajib. Kalau kita fardu wajib sama. Contohlah ni sebagai contoh. Sebab tu mazhab Hanafi ni, dia kalau datang semayang, kalau imam tengah semayang subuh dia tak semayang qobliyah, dia kena semayang dulu. Biasa tengok kan, kalau pergi masjid India, masjid Pakistan, ataupun yang pergi negara-negara banyak, Hanafi ni satu dunia dia paling banyak. Di Amerika, di negara-negara banyak Hanafi. Di China, di India, Pakistan, semuanya banyak Hanafi. Dia orang ni wajib qobliyah. Qobliyah subuh wajib, qobliyah zuhur wajib, ba'diyah zuhur wajib, ba'diyah maghrib wajib, ba'diyah isya wajib, witir wajib. Yang 5 waktu ni subuh ni wajib fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya fardu. Di beza tu fardu dengan wajib mazhab Hanafi. Tapi kita mazhab Syafi'i fardu wajib sama, dan qobliyah subuh kita kata sunat, tapi sunat muakkad. Panggil ada setengah sunat tadi, yang mana Hanafi anggap wajib, kita anggap, mazhab Syafi'i anggap sunat muakkad. Walau macam mana pun tetap tak berdosa kalau kita tinggalkan, tetapi dicela. Dicela lah. Kalau orang tu mampu buat, dia dicela. Tak dosa bagi dicela. Ini contoh nak beritahu beza antara wajib dengan sunat lah. Dalam mazhab Syafi'i seperti yang saya sebut tadi lah. Dalam mazhab Hanafi dia agak detail sikit dia punya hukum taklif dia tu agak beza sikit. Itu bab fiqh, tak nak saya nak bahas secara mendalam nanti kan, sudah lagi tajuk pula. Bagi contoh saja. Sikit lagi wa tahrim wa talbul kaffi 'anil fi'li talaban jaziman kasyirki billah wa zina wa nahwihima. Yang ketiga, tuntutan untuk meninggalkan. Tadi kan tuntutan untuk melaksanakan, melakukan. Ini tuntutan supaya meninggalkan dengan tuntutan yang mesti tinggalkan, tak boleh buat. Contohnya berzina. Contoh di sini dia bagi berzina, mesti tinggalkan.
Kalau buat juga berdosa, dapat siksa nanti. Yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau dia buat, dia akan dosa, dapat siksa nanti. Tapi kalau dia tinggalkan, dapat pahala. Imtithalan. Maksudnya ketika dia berhadapan lah. Sekarang ni kan kita tak berzina kan, betul? Kita tengah dengar kuliah, tak berzina. Adakah dapat pahala? Kan kita sedang meninggalkan zina sekarang ni. Adakah dapat pahala? Maksudnya ketika dia berhadapan, dan one by one dalam bilik misalnya kan, nak buka baju dua-dua, tiba-tiba astagfirullah, berdosa, tak boleh ni, ditinggalkan. Masa tu dapat pahala. Sekarang tak adalah, tak dapat pahala. Ketika berhadapan dengan benda tu, dia tolak. Orang bagi rasuah kan, tak boleh berdosa, tak nak. Masa dia tinggalkan tu, dapat pahala. Sekarang kita tak terima rasuah, tak adalah dapat pahala. Di ketika berhadapan dengan perkara itu, kita tinggalkan, dapat pahala. Kalau buat dosa. Yang keempat, wal karahatu wa hiya talabul kaffi 'anil fi'li talaban ghairu jazimin ka qira'atil Qur'an mathalan fi ruku' was sujud. Yang keempat, kemakruhan. Kemakruhan iaitu satu tuntutan daripada Allah kepada kita supaya meninggalkan benda itu, cuma tak mesti. Tinggalkan tapi tak mesti. Contohnya membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Kita makruh, mazhab Syafi'i makruh ketika kita rukuk, kita baca Quran, atau ketika sujud baca Quran. Kecuali ayat Quran yang kita niatkan doa lah. Contoh Rabbana atina fid dunya hasanah kan, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ketika sujud akhir biasanya dengan doa boleh. Niat doa lah dengan ayat Quran tadi. Tapi niat baca Quran tak boleh, makruh hukumnya. Dan banyak lagi lah hukum ni, contoh dia bagi contoh. Itu namanya kemakruhan. So makruh ni la yusabu ala wala yu'aqabu ala fi'lihi, tidak diseksa kalau dia melakukannya. Kemudian wa yusabu ala tarkihi, dan dia diberi pahala kalau dia meninggalkannya, macam haram tadi. Tapi ketika dia berhadapan dengan benda tu lah, ketika dia berhadapan dengan benda tu makruh. Jadi dia nak buat, makruh ni dia tinggalkan. Masa tu dapat pahala. Atau sekarang ni kita tak buat benda makruh, tak ada dapat pahala. Dia ketika berhadapan dengan perkara tersebut. Dan yang terakhir, insyaAllah, al-ibahah. Wa amal ibahatu fahiya at-takhyiru bainal fi'li wat tarki kan nikahi wal bai'i wan nahwihima. Iaitu harus. Kalau harus ni, dia adalah satu perkara yang kita boleh memilih, sama ada kita nak lakukan pun boleh, kita nak tinggalkan pun boleh. Buat pun tak dapat apa-apa, tinggal pun tak dapat apa-apa. La yu'aqabu ala fi'lihi wa la yusabu ala fi'lihi. Buat pun tak dapat dosa, tak dapat pahala, tinggal pun tak dapat dosa, tak dapat pahala. Itu namanya benda yang harus. Contoh makan, minum, nikah dan sebagainya. Nikah dalam mazhab Syafi'i harus. Dia jadi sunnah ada sebab. Dia akan ada jadi sunnah, bahkan wajib pun ada. Tapi hukum asal nikah dalam mazhab Syafi'i, hukum dia harus. Dia akan jadi sunnah dalam situasi tertentu, dan bahkan akan jadi wajib dalam situasi yang lain, bahkan makruh, dan ada yang haram juga. Itu dia panggil hukum li ghairihi. Disebabkan benda lain dia jadi haram, dia jadi wajib, itu bab lain lah. Di sini saya tak nak apa ni terperincikan secara mendalam, sebab kita nak fokus kepada akidah. Jadi itu antara 5 hukum taklifi. Hukum taklifi yang satu bahagian daripada hukum syarak. Dan ada satu lagi bahagian hukum syarak dipanggil hukum wada'i. Kita bulan depan kita sambung insyaAllah. Jadi SOP daripada masjid ni sampai pukul 7 ni nak terlebih lah. Jadi cukup kan? Ada soalan mungkin adanya? Kita tak dengar. Okey, cukup. Isakat dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang terbaik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah memberi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan. Dan kita tanggung dulu dengan kafarah majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.